Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Apa khabar puasa kita? Semoga masih lagi ceria dan bersemangat walaupun kita masih lagi menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baik, untuk siri bicara Nur Ramadan pada hari ini, saya ingin berkongsi suatu tajuk muhasabah Ramadan. Jadi ini adalah satu perkongsian lah dengan mengambil semangat daripada Al-Quran, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat buat orang-orang yang beriman. InsyaAllah bila kita saling memberi peringatan, kita saling mengingatkan, akan datang manfaat-manfaat yang kadang-kadang kita sendiri tak perasan. Jadi untuk mengambil manfaat itu, maka saya ingin berkongsilah tajuk ini, muhasabah Ramadan. Baik, muhasabah, bila sebut pasal muhasabah, biasa kita dengar perkataan, kata-kata daripada Sayyidina Umar, bila mana beliau menyebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maksudnya berilah hasibu, maksudnya hisablah diri kamu sebelum kamu nanti dihisab, maksudnya di akhirat kelak lah. Baik, apa yang kita nak muhasabahkan? Okay. So sebenarnya seluruh kehidupan kita kena muhasabahkan. Okay. Sebab apa? Kita ni manusia yang penuh dengan kekurangan, dan kita bukan mahukan kesempurnaan, tetapi kita cuba-cuba untuk menuju kesempurnaan. Jadi hari ini kita fokus untuk muhasabahkan puasa kita, Ramadan kita macam mana. Baik. Okey. Yang seterusnya, konsep muhasabah ni adalah kita menilai diri kita sendiri, bukan sibuk-sibuk nak tengok diri orang lain. Okay, so itu konsep muhasabah. Kalau tengok orang lain tu, maksudnya dia bukan jadi muhasabah lagi dah. Nanti dia jadi mengumpat ke, memfitnah ke. Itu opposite lah kepada muhasabah. So kita tengok diri kita, bukan tengok orang lain. Okay, kenapa kita perlu bermuhasabah ni? Sebab muhasabah ni adalah satu bentuk penilaian yang boleh membawa kita ke arah yang lebih baik. Tak kira lah kalau kita ni nak muhasabah tentang alam pekerjaan kita ke, perkahwinan kita ke. So matlamatnya adalah untuk kita mendapat sesuatu yang lebih baik. Okay? Untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Okay? Dan pada pertengahan Ramadan macam ni lah, cantik lah kalau sedang elok lah kita nak bermuhasabah. Sebab kita di pertengahan, kita boleh muhasabah tentang awal Ramadan kita macam mana, untuk kita menuju 10 Ramadan terakhir ataupun akhir Ramadan kita, supaya kita boleh buat yang lebih baik lagi daripada sebelum ni. Okay. Okay. So kalau bercakap tentang puasa ni, memang setiap tahun berulang-ulang kali kita dengar ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berulang-ulang kita dengar ayat ni, ayat tentang pensyariatan puasa, di mana puasa ni disyariatkan agar kita mencapai takwa yang dimatlamatkan daripada puasa ni lah. Dan of course lah, kalau kita buat kerana Allah, InsyaAllah ada jalan-jalan untuk menuju takwa tu. Okey. Dan untuk mencapai takwa tu pula, kita kena tahu tentang roh Ramadan ni sendiri. Roh Ramadan lah. Kalau kita tak faham, memang kita dapat hanya penat, hanya lapar dan dahaga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lainnya lah. Okay, so kita tak naklah kita ni menjadi hamba yang berpuasa dan mendapat hanya lapar dan dahaga. Okay, na'udzubillah lah, kita nak cuba mencapai takwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tu. So kalau kita tengok puasa ni memang
kita faham, menahan lapar dan dahaga daripada waktu-waktu tertentu, okay? Dan semua perkara yang membatalkan puasa yang pada asalnya kita boleh buat, okay? Tapi bila datang bulan Ramadan, bila kita kena puasa, malam adalah terkecuali. So maksudnya benda-benda yang kita boleh buat tu tertahan pada waktu pagi sampai maghrib dah buka, boleh buat. So itu maksud puasa lah. Tapi rohnya macam mana? Okay, adakah kita ni menahan lapar dan dahaga je, tahan tak buat itu ini je kan? Kita tengok macam mana Nabi berpuasa, pada sedekahnya, pada solatnya, pada bacaan Al-Qurannya, semua kita nak contohkan daripada Nabi SAW. Okay. Kalau kita muhasabah puasa kita kena selalu tanya-tanya diri kita, terutama apabila dah pertengahan ni, dah menuju ke akhir Ramadan, kita kena tanyalah. So muhasabah ni kita kena selalu tanya, macam mana tahun ni punya puasa, okay? Adakah lebih baik daripada puasa yang tahun lepas ataupun sebelum-sebelumnya? Kita kena muhasabah, kita kena tanya diri kita sendiri, dah berapa kali kita sendiri menggagalkan Ramadan kita, puasa kita. Kita sebab tu kita jangan tengok orang. Tadi kan awal saya sebut, maksudnya bukan orang lain yang menggagalkan puasa kita. Kita sibuk memberi alasan, suamilah tak tolong kerja rumah, kita tak berdapat buat terawih, tak dapat baca Quran banyak sangat sebab anak. Ya, memang mungkin faktor-faktor luaran tu ada, tetapi kita cuba ketepikan semua faktor-faktor luaran tu. Kita tengok diri kita sendiri macam mana. Adakah kita yang menggagalkan Ramadan kita, ataupun kita sibuk nak salahkan faktor-faktor lain, okay? Itu untuk orang-orang mak-mak macam saya ni lah, yang ada anak kecil, yang sibuk dengan urusan rumah tangga. Adakah kita ni duk sibuk menyalahkan benda-benda lain macam tu, okay? Kita tanya lagi, dah berapa kali kita ni berharap Ramadan kali ni bukan yang terakhir. Maksudnya kita memang sentiasa berharap lah macam kita akan bertemu, Ramadan akan datang, dan kita bukanlah ini Ramadan terakhir kita. Sebabnya kita rasa kita belum buat yang terbaik untuk Ramadan ni. Dah berapa kali kita rasa macam tu? Adakah setiap kali Ramadan kita rasa macam tu? Memanglah setiap tahun kita bermuhasabah, dan kita takkan merasa setiap tahun itu adalah tahun yang terbaik, dan kita nak memperbaiki Ramadan kita. Tapi adakah kita buat dengan bersungguh-sungguh? Taklah sampai asyik-asyik dah pertengah Ramadan, dah hujung Ramadan, kita rasa macam menyesal tak buat yang terbaik daripada awal. Itu yang kedua lah. Adakah kita sendiri, kita asyik-asyik duk mengharap ini bukan Ramadan terakhir sebab kita tak buat yang terbaik. So sebenarnya memang salah diri kita lah, okay? Dan dah berapa kali kita ni bila sampai je 10 malam terakhir, kita ni lebih sibuk untuk Syawal sebenarnya. Biasa kan tu. Dah lah sebelum Ramadan kita sibuk makan semua yang kita takut-takut mengidam masa puasa. Masa Ramadan pula kita pulun untuk berbuka. Dah nak dekat-dekat hujung Ramadan, tengah Ramadan tu pun juga kita siap untuk Syawal. Jadi mana roh Ramadan yang sebenarnya kan? So kita tanya, sama-sama kita muhasabah, adakah kita ni benar-benar menghayati roh sebenar Ramadan yang sepatutnya lah? Adakah kita duk sibuk fokus pada benda lain, atau kita fokus untuk meraihkan Ramadan kita dengan cara yang sebenarnya? Sebab tu yang saya sebut tadi, roh Ramadan tadi. So kita kena faham lah, muhasabah balik roh Ramadan kita. Adakah kita benar-benar faham dan kita buat apa yang kita faham? Dan puasa ni juga memang kerana memang kerana Allah lah sebenarnya. Apa-apa yang kita buat pun memang sepatutnya kerana Allah, bukan sebab kita tak mampu buat.
Macam kalau kita makan kan sebenarnya boleh je bila-bila, tapi sebab Allah suruh, tahan dulu, nanti berbuka baru makan, so kita buat kerana Allah, bukan sebab kita mampu untuk tak melakukannya. Okay. So sama juga dengan larangan-larangan lain yang membatalkan puasa. Okay. So kita tak buat bukan sebab kita tak mampu buat, tapi sebab kita nak buat sebab Allah suruh. Kita tak buat sebab Allah suruh, so kita tahan dulu. Okay. Dia sama macam kalau kita sebelum Ramadan, contohnya baca Quran ke, solat ke, kita ambil. Kalau sebelum Ramadan, kita ni jenis orang yang tak baca Quran, kita ni jenis solat, jenis orang yang tak solat tepat waktu ataupun meninggalkan solat. Memang kita tak boleh nak harap lah kita jadi orang yang membaca Quran masa Ramadan dan konsisten habis Ramadan. So dia sebenarnya roh Ramadan ni bermula sebelum lagi daripada Ramadan, masuk ke Ramadan, dia jadi konsisten 30 hari tu, insya-Allah akan membawa kepada konsistennya amalan tu lepas Ramadan nanti. Contoh macam solat, kita baca Quran, contohlah kan, kalau kita selalu solat lepas solat subuh kita baca Quran, membawa kepada Ramadan, insya-Allah 30 hari tu kita konsisten. Lepas Ramadan dia akan jadi satu tabiat yang kita dah biasa. Okay, kalau orang tak biasa memang dia jadi satu yang sia-sia lah. Kalau dia jenis tak solat, masuk ke Ramadan dia akan berpuasa je, solat tinggal, so jadi sia-sia lah kan. Na'udzubillah lah, kita tak nak jadi yang macam tu. Dan Ramadan ni kita nak muhasabah, kita cuba macam ni, bagi analogi lah, ataupun kita bayangkan kalau antara dua tetamu, satu tetamu yang tak diundang, satu tetamu yang memang kita undang. Kalau dia datang rumah kita lah. Kalau tetamu yang diundang ni, kita anggapkan Ramadan ni tetamu yang kita undang lah, memang kita excited, memang kita nak, kita jemput orang tu datang rumah kita. Apa kita akan buat? Kita akan layan dia elok-elok, kita akan bagi makan, bagi tempat tinggal yang selesa untuk orang tu menginap. Macam tu lah juga Ramadan, kita akan buat yang terbaik, kita akan buat yang sehabis boleh yang kita mampu untuk melayani Ramadan tu. Macam mana tetamu yang kita undang. Kalau Ramadan kita rasa dia tak diundang, kita rasa dia adalah satu bebanan, maka dia memang akan jadi bebanan. Dia akan jadi satu yang kita tak nak lah. Dia jadi satu beban, terutama bila sampai 10 malam terakhir, kita akan rasa bila nak habis ni. Berbanding dengan orang yang Ramadannya seperti tetamu yang diundang, dia akan menjadikan dia adalah satu peluang. Lagi 10 hari ni, tak boleh sia-siakan lagi 10 hari ni. Kena buat yang terbaik, kena banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran, dan ibadah-ibadah lain lah. Jadi berbezalah. So kita nampak, so kita muhasabah. Nak muhasabah macam mana, kita tengok adakah Ramadan kita ni jadi tetamu yang diundang tadi ataupun yang tak diundang. So kita tak nak Ramadan kita ni jadi tetamu yang diundang, sebab kita akan rasa memenatkan, rasa terbeban. Dia beza. 10 hari lagi, contohnya kalau kita ambil lagi 10 berbaki Ramadan ni, kita ambil dia sebagai sisa, so dia akan jadi benda yang memenatkan, berbanding kita ambil baki Ramadan ni sebagai satu peluang. Maka kita akan buat yang terbaik. Kita tak nak dia habis cepat. Kan beza dua mindset yang kita kena cuba tanam lah. So kita nak tanam yang dia adalah tetamu yang diundang, dia adalah satu peluang yang masih belum habis, bukan suatu beban yang kita kena habiskan. Okay. Itu muhasabah tentang baki-baki Ramadan yang masih ada ni lah. Jadi untuk perbetulkan mindset tu, kita kena faham lah, kena muhasabah diri sendiri, jangan tengok orang lain. Okay. Itu bergantung kepada ilmu kita, pengalaman kita, kegairahan kita terhadap Ramadan bagaimana. Sebab lain orang memang lain pengalaman ataupun
ilmu ataupun kegairahan dia terhadap Ramadan. So sama juga macam kita cek balik diri kita. Contoh macam kalau kita sesiapa yang pernah kehilangan orang tersayang, cuba bayangkan kalau orang tu ada apa kita nak buat, mesti kita nak. Contohlah macam saya, ayah saya dah pun meninggal. Ayah saya pula meninggal dalam keadaan yang saya tidak bersedia, dia pergi. Jadi kita rasa macam kita tak dapat lagi berbakti pada abah. Kita nak bagi lebih lagi untuk abah, tapi abah dah pergi meninggalkan kita. So macam tu. Sama juga macam Ramadan. Bila kita tak nak Ramadan ni meninggalkan kita, kita akan usaha untuk buat yang terbaik pada Ramadan. Tapi dengan syarat kena bermuhasabah lah. Bermuhasabah dengan ikhlas, dengan jujur pada diri kita sendiri. Dan kita kena menganggapkan bahawa Ramadan ini adalah seperti orang kesayangan kita. Kalau orang yang kita tak suka memang kita nak dia pergilah cepat-cepat kan. So itu dua perbezaan yang kita kena muhasabah selalulah. Mungkin untuk berbaki Ramadan yang masih berbaki ni, jom kita muhasabah. Dan seterusnya kita cuba untuk perbanyakkan lagi istighfar kita, taubat kita. Selain amalan-amalan yang tadi yang biasa kita buat masa Ramadan ni, perbanyakkan istighfar, taubat. Sebab apa yang Sayyidatina Aisyah tanya masa dekat pada Rasulullah bila sampai apabila kita berjumpa Lailatul Qadar adalah untuk kita memohon keampunan. Jadi perbanyakkan permohonan keampunan kepada Allah, terutama dalam bulan Ramadan ni. Walaupun memang setiap masa sebenarnya kita kena memohon keampunan, sebab kita ni manusia yang tak sempurna, yang penuh dosa, penuh kekurangan. Dan macam mana kita nak memohon keampunan, nak bertaubat kalau kita rasa diri kita ni suci, rasa diri betul je kan, rasa diri ni macam tak ada dosa, baik je kan, orang jemaah, banyak buat aktiviti kebajikan. Jadi kita muhasabah lah. Mungkin dalam aktiviti-aktiviti kita ataupun kehidupan seharian kita ada menyakiti orang, walaupun sebenarnya memang kita buat benda baik. Hatta dalam solat pun, selepas solat, walaupun kita nampak solat tu mana ada kita nak buat dosa kan. So disarankan istighfar selepas solat. Sebab apa? Kita takut-takut dalam solat kita pun kita ada terbuat kesalahan. Jadi apatah lagi perkara-perkara atau amalan-amalan di luar solat ini, yang bukan solat ini, pastinya banyak kekurangan ataupun kesalahan ataupun dosa yang kita buat tanpa kita sedar. Jadi mari kita sama-sama banyakkan istighfar, banyakkan taubat sepanjang Ramadan ni lah. Kalau tak ada benda nak buat tu, kita istighfar, kita selawat, mohon keampunan dengan sesungguh-sungguhnya. Sesungguhnya Allah tu Maha mendengar. Apatah lagi di bulan Ramadan ni, Allah nak kabulkan semua permintaan kita, nak ampunkan dosa kita, nak lepaskan kita daripada api neraka. Jadi peluang-peluang tu kita ambil. Jangan kita rasa dah banyak amalan. Setiap masa terawih, banyak masa terawih, banyak masa baca Quran. Kalau kita rasa kita dah banyak amalan, memang kita tak akan bermuhasabah. Memang muhasabah kita tak jadi muhasabah yang ikhlas dan jujur lah. Dan kita muhasabah juga solat kita, sama ada tepat waktu, bacaan-bacaan dalam solat kita betul ke tidak kan. Perbuatan solat kita, contoh duduk antara dua sujud kita betul tak kedudukan kaki tu, tahiyat akhir, kita cek balik supaya solat kita, bacaan Al-Quran kita, puasa kita jadi lebih baik. Okay? Dan buat akhirnya Al-Quran, bacaan Al-Quran kita cek. Walaupun memang kita join tadarus ataupun kita baca Quran sendirilah di bulan Ramadan ni, kita nak khatam, kita aimkan khatam, tapi make sure dia bukan setakat kualiti lah. Dia sekali dengan dia bukan setakat kuantiti, dia sekali dengan kualiti. Kalau kita tadarus tu, tadarus ni best lah bila ada yang memperbetulkan bacaan kita, bila kita diketuai oleh seseorang yang lebih fasih bacaan Al-Quran dia, kita ambil manfaat daripada situ, kita ambil peluang.
Di luar Ramadan kita mungkin tak bertadarus, kita baca sendiri kan. So kita baca sendiri, mungkin kita ingat bacaan Quran kita dah cantik. So bila ada orang semak, bila ditegur jangan marahlah pula. Kita ambil lah sebagai pedoman untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita supaya mencapai kualiti yang Nabi sebutkanlah dalam hadis-hadis tentang Al-Quran. Baik, itu perkara-perkara yang kita kena muhasabah lah. Dan perkongsian ini bukanlah untuk kita tengok orang lain, okay? Kita tengok diri kita sendiri, kita muhasabah sedekah kita. Contoh, ada tak kita sedekah dan kita rasa macam wah aku sedekah hebatnya, macam tu. So muhasabah balik semua amalan kita, terutama yang di bulan Ramadan ini, bila kita disarankan buat banyak, takut-takut yang banyak tu tinggal sikit nanti. Sepatutnya kita buat banyak, dapat banyak pahala, tapi tinggal sikit. Nauzubillah lah. Nauzubillah min zalik. Jadi kita muhasabah, kita sama-sama perbetulkan amalan kita, solat, puasa kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, supaya kita dapat bukan setakat ganjaran yang sepatutnya, tetapi kita dapat memperbaiki seluruh puasa kita dan kehidupan kita yang masih berbaki, kita tak tahu sampai bila. Tak naklah sampai hujung Ramadan nanti. Memang kita akan baca doa untuk kita sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Memang kita berharap macam tu. Tapi bila ada peluang ni, kita buat yang terbaik lagi. Okay, jangan disia-siakan peluang ni. Okay, itu untuk peringatan pada diri saya sendirilah. Rasanya cukup setakat itu saja. Sebelum Ramadan ni pergi, sebelum Ramadan ni habis, kita buat yang terbaik, insya-Allah sama-samalah. Baik, terima kasih, itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih kepada semua yang bertungkus lumus di belakang tabir. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.